Welcome to Podcast Tinker, di mana semua orang ada cerita. Betul. Kalau anda nak tengok kami di TV 8 pagi hari Rabu pukul 8 pagi di Suria. Kalau nak tengok secara digital di 5 platform: YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify dan juga Shock dengan namanya Podcast Tinker. Dan ini bukan borak selebriti. Belum. Sebelum kita kenalkan guest kita dulu, aku nak make a point sikit lah. Okay, make sure. Sebab hari ni macam Haikal punya penampilan memang Oh, sangat yeah. fresh. Uish, tak ya. Oh ya. Tu Saya nak macam ucapkan selamat tu tahun macam baru. acknowledge. Saya nak ucapkan selamat tahun baru juga, kerana kita dah masuk tahun baru 2024, di mana ini adalah salah satu saya punya azam. Azam, dan juga saya nak caras job. Kawiyaro. Bukan Kawiyaro. Kena pandai mengaji dulu. Sebab saya tak pandai mengaji, saya nak caras job kita punya guest. Okay, so jadi tak nak meluangkan lebih masa. Kita nak memperkenalkan guest kita hari ni istimewa. Guest yang pertama untuk tahun 2024. Kita bersama dengan seorang wanita yang sangat powerful dan menjadi idola saya sejak daripada sekolah lagi. Ya, kita akan explore deep into that later on. Later on 2024 English kena better. Silakan. Kita bersama dengan Dina Nazir. Wow. Awak nak caras job saya je. Di borak selebriti. Tapi tips yang pertama, baju jangan sama kali dengan couch. Yes. Lah. I nak sebut tu dia blend in dengan kau hari ni. lah, Tapi saya. sebabkan ni 2024 kan. Kita bagilah dia. Maybe resolution I untuk tahun ni adalah untuk kurang mengandir dia. Jangan. Itu ialah kita punya USP. Unique selling point show kita. Dia sudi je. Dia sudi je. Saya dah menerima sejak berapa tahun dah. Okay, kita bersama dengan Dina Nazir. Kiranya bertahun ke kau tahan dengan aku. Taklah tahan, saya dah biasa. Sebelum apa kita tanya dulu Dina punya ni resolution tahun ni Oh, apa? ya. Saya ingat tanya ujung-ujung, tapi tak apalah, dah buka tak dulu. apa, kita buka Resolution resolution saya dah berhenti nak cuba nak kurus, berhenti. Saya dah give up. Terus give up. Sebab benda tu pasang niat daripada umur 18 macam tak berjaya. Sekarang dah lebih 10 tahun 20 tahun lepas tu, you know what, tak ada resolution tu. Resolution tahun 2024 ni saya nak fokus more music kot. Music. That's nice. Sebab macam rindu. Baby macam rindu. Sejak bila keluar suara sendiri kat radio kan. Sebab saya buka Sinar. Oh, ya ke? Bila awak bertugas kan? ada lagu masa saya bertugas. Lagu Ina keluar, lagu yang baru dengan Hazrul tu. Sedap. Memang sebab kita antara yang first dengar. Ya. Saya bagi korang sneak peek kan. Navigator. Terima kasih. Yeah. Terima kasih lah. Jarang kot dah dapat artis Asal nama baru ni tiba-tiba kau host sangat ni. Okay, tak apa. Kita dah tanya dengan Dina lah. Seperti mana maybe orang kenal Dina. Tapi maybe I dapat rasa the vibe yang macam orang tak betul-betul kenal Dina. Is that correct ke tak? Yes and no. Sebab I always believe yang manusia ni, setiap orang dia ada beberapa colour kan. Dia ada beberapa colour. Jadi orang kenal saya colour couch. Jadi macam I ada beberapa kali juga. Jadi apa yang I tunjulkan depan kamera biasanya adalah colour yang kebiasaan 50% of the time. 50% of me all the time. 50% is sikit actually. 50% of the time. Kan? Sebab lagi 25% you kenal. Yes. Okay. 25% korang kenal. Dina yang sangat bising, Dina yang sangat loud, dan saya sangat manja. Yes. Lepas tu dia ada that another 15% yang lain, dan ada that another 10% yang lain. Okay, how many percent that you keep to yourself? 10% I keep to myself. Tu yang ganas punya. Apa yang ganas sangat? Mana saya tahu. Saya sebenarnya spektrum dia makin rendah. Dia start dengan kasar. Yang orang kenal saya kasar, bising, loud, bubbly. Lepas tu dia turun. Dia macam serius sikit. Lepas tu ada 15% tu yang betul-betul serius. Itu kalau saya study mode, working mode. Yang 10% tu very quiet. Betul. Saya nampak lah 10% tu masa kita pergi Sina. Ya ke? Masa kita pergi Sina? Masa Sina punya ni lah. Road tour. Macam Dina memang ada side dia yang memang dia diam. Quiet je. Dan selalunya quiet tu dah tidur lah. Dina tak tidur, okay? Oh, dia tidur Dina tak tidur. Oh, awak yang tidur. Awak duduk depan. Awak tak nampak belakang, okay? Takkanlah. Awak tidur je, saya jangan tidur. Awak tidur je, dia senyap je. Dia macam 5 minit tak bunyi. Haikal tidur ke? Ajak borak tu. Okey, tapi saya punya pengenalan dengan diri Dina Nazir, dia jauh lah. Maksudnya sebelum awal. saya seorang somebody dalam industri. La ilaha illallah. Masih belum lagi. Who are you? Somebody. So, okay. First saya nampak Dina kan dekat TV. Aku rasa tak tahulah 2000 berapa, tapi masa zaman aku sekolah, di mana Dina keluar dekat Any Credit.
Ending credit mana? Ending credit? Ending credit Audition AF. Oh, yeah. Audition AF. Sebelum Dina masuk mencari sejuta dalam satu. Dina tak pernah mencari sejuta dalam satu. Okey, yang lain satu lagi. Malaysian Idol. Mencari Idola Malaysia. Idola Malaysia. Saya nampak Dina dekat situ. Sebab saya memang tengok AF. AF boleh pula kan. AF. Saya tengok dia punya sebelum diary kan dia ada audition. Masa ending credit tu Dina nyanyi. Saya stay sebab saya macam suara sedap. Dan tentu dia rupa itu. Dia memang terus install dalam kepala otak okey, ni siapa Kemudian dia masuk rancangan Idola Malaysia. Idola Malaysia tu. Dia masuk okey. Okey, satu soalan yang pertama, you pergi tu berapa F1. Macam mana you tahu? I tahulah ending credit kot. Tak ramai orang tahu yang tu. Tahun yang sama. Dina masuk Idola Malaysia adalah tahun 2004. Dina masuk audition AF2. AF2 2004 juga. Zaman Zahid. Zahid menang. Okey, Dina masa tu. Uish. Okey, kita nak patah balik ke zaman sekolah dia Kena tanya dulu macam mana Dina start nyanyi. Sebab aku nak tahu cerita sekolah tu. Sekolah sini. And then aku rasa cerita tu interesting. Boleh juga kita explore tu. Dina, macam mana dia tahu you start nyanyi? Macam mana I tahu I boleh menyanyi? Sebenarnya kau tahu kan? Kau tahu kan cerita tu? I tahulah. Dia tak semua sekolah sama dengan korang. Sebenarnya tak ada kena dengan sekolah. Dia kena dengan shopping complex. Shopping complex. Dia kena dengan shopping complex. Saya keluar dengan my mom. I keluar dengan my mom. Pergi shopping complex. Lepas tu ada pertandingan menyanyi. So dekat pertandingan menyanyi tu ada seorang tu menyanyi. Okey lah suara dia I tak ingat. Okay, I tak ingat suara dia. Tapi I ingat dia pakai gaun pengantin. Okay. So I ejek lah. Dia macam kenapa nak kena pakai gaun pengantin? Lepas tu my mom cakap tak baik. Because apa ni pakaian pun ada markah juga. So macam okey lah. Tapi tak ada pun Alicia Keys tak pernah pakai baju pengantin. Whitney Houston tak pernah pakai baju pengantin. Malaysia punya ada markah. Kenapa nak kena pakai baju pengantin? Okay. Lepas tu my mom cakap kalau you pandai you masuk Okay. You try. So hari tu juga saya pula pantang say no. I tak boleh cakap no. So okay, masuk pertandingan tu. So saya dengan t-shirt dengan jeans masuk, saya menang pertandingan tu. Jadi lesson not learn lah. Dia open audition ke macam mana ke? Dia macam siapa nak masuk lah, daftar je, bayar pendaftaran, bawa VCD karaoke masa tu. Jadi masuk je lah. So you memang bawa ke apa? Kita beli kat situ juga sebab dalam mall kan. Yelah dulu ada banyak. Dulu kan banyak ada kedai-kedai CD CD lah apa segala tu dah ada dah, tak wujud dah tu. Menang. Menang. Jadi bila menang tu baru macam I can sing. Itu yang saya belajar. Masih tak belajar lagi yang aku kena pakai elok-elok bila naik pentas. Jadi lesson tu not learn lah sebenarnya. Tapi maksudnya waktu sebelum tu kan, you macam tak ada ke macam nyanyi-nyanyi and then orang cakap ada. My mom kalau tanya my brothers, I reti menyanyi dulu sebelum I bercakap pun. Tapi tak pernah kisah memang menyanyi je. Sebelum perkataan pertama pun dah cuma it was never a big deal. Tak pernah nak fikir yang benda tu nak jadikan kerjaya ke, tak pernah nak fikir benda tu nak serius ke. Setakat menyanyi je lah, karaoke kat rumah, karaoke dekat resort dengan family. Macam tu je lah. Tapi orang dah macam cakap lah Dina suara sedap lah. Masa zaman tak sebelum juga, tak ada. Masa Dina tak macam biasa tak je ada ni. macam Dina boleh nyanyi macam tu je. Nak nyanyi lagu ni nyanyi dengan Dina. Macam tu je lah. Tak adalah kata macam suara you sedap ke, apa benda you boleh menyanyi ke, take it seriously, vocal class ke, tak ada. Lagipun zaman tu kan tak ada macam sekarang ni. Yelah boleh nyanyi je, push pergi competition, push jadi artis. Dulu kan zaman tak ada kan. Dia punya exposure tu lebih kan sekarang. Dulu macam nyanyi sedap orang kahwin Dina. Tak ada pun pasal budak kan. Time tu umur berapa masa Dina masuk competition yang menang tu? Masa tu 16, form 4. 16. Okay, masa yang AF tu sebab tentu AF1 Dina pergi juga. AF1 tak sempat. AF1 kan dia macam rahsia-rahsia. Ada satu pertandingan rahsia-rahsia macam tak nak ambil peduli pun pasal tu. And then 2003 I baru masuk UiTM. So tak terfikir langsung. Lepas tu 2004 tu pasal I minat AF cerita tu. Jadi audition je lah. Tentu audition dekat Shah Alam ke? JB. Kat JB. Dia buat banyak spot kan. Tapi masa yang audition masuk video tu, confirm lah bila dia masuk video Keluar TV ni mestilah antara yang macam the best, yang bagus lah. Kan time tu macam mana proses dia? Sebab kita tahu Dina tak lepas pun lah AF tu. Tapi macam mana perjalanan semasa tu? Sampai peringkat berapa? Sebenarnya diorang dah call my parents. Dia dah call.
dah ajak untuk join, tapi pasal masa tu I belajar. Jadi nak kena berhenti belajar tu yang my mum tak setuju. Oh, ya ke? You tahu tak ada teori, okay, ni teori yang jahat. Ni teori yang jahat tau. Sebab masa tu orang macam nak, bila Dina dah keluar dekat Idola Malaysia dan dengar ada ura-ura yang Dina pun pernah pergi AF. Zaman tu dah ada orang macam skeptikal dengan industri tau, terutama sekali kat AF. Dia kata, oh, Dina mesti tak dapat sebab dia punya looks tu tak sesuai untuk diary. Zaman tu kan dia bukan sekat jual untuk konsert, dia akan jual untuk diary juga. Dulu ramai teori macam tu. So maksudnya Dina dah memecahkan teori tu lah. Sebenarnya sebab belajar kan. Yang tu pun saya tak tahu. Sebab itu pun lepas dah lama bila AF tu dah start, baru macam, oh, I didn't get it. So my mum cakap, actually, your mum simpan rahsia berapa tahun tu? Entahlah. Apa tak tahu. Jadi macam, oh, AF dah start, tak dapat lah. So AF start dulu sebelum Idola tu. Jadi AF dah start, so kita tengok je lah. Bila ada audition untuk Idol pula, Dina masuk lah Idol. Rezeki. Dan I rasa seikhlasnya, I rasa kalau I masuk AF, I tak sejauh mana I boleh pergi macam I kat Idol. Pasal format dia berbeza. Semua tak boleh bayangkan Dina nangis setiap minggu. Tapi sekarang bila dah umur 30 ni, dah tarik bag kena ada siap-siap kat tepi. Tapi kan terfikir kan, kalau I tarik bag mesti bag I besar. Sebab kain I lebih. Mana ada? Tu pro lah Dina. Salah. Itu bukan bag dia orang Bukan lah. Itu pro. Alah, baby tertipu. Sebab kena betul tahu Dina memang ada 3 bag. Bag aku besar. Siapa yang terima dengan Dina memang tahu Dina memang 3 bag. Satu bag show, satu bag baju biasa, satu bag makeup. Betul. Kan? So nanti pula dah waktu I remember waktu Idola Malaysia tu, time tu I sekolah lagi 2004. I nak ambil SPM that time, tak silap. I remember outfit you yang memang I ingat sampai now. Yang mana? The camouflage one. Okay. Oh, dia dah hilang. Dia bukan jadi camo. Dia punya baju dia macam Amaska dia tu. punya wardrobe hari tu untuk performance tu. Alicia Keys, babe. Alicia Keys, macam dia recall. Pakai ni. But how was it? Macam really, you were 19 at that time? Kan? And then masuk a big competition kan? Macam mana? The pressure sebagainya. Kelas masa lagi. Idola tu, dia betul-betul 50. The top 13 betul-betul 50% professional, 50% amateur. Oh, amateur bukan artinya amatur, artinya betul-betul tak pernah berada dalam industri. Macam Jacqueline Victor dah pernah ada album. Masa tu Fazli Zainal pun dia dah kira professional sebab dia dah nyanyi dekat club. Sufia pun sama, Zamil pun sama. Jadi yang amatur cuma Dina, Nikki, Saiful. So cuba mencintai. Jadi dia tak ramai yang profesional. Jadi kita pun tak faham apa yang kita buat sebenarnya. Tak tahu nak jaga suara, tak tahu nak jaga timing, semua macam pelik for us. Hari-hari kena nyanyi, by the time concert nanti hilang suara lah. Jadi benda tu tak biasa. But it was so much fun more than pressure sebab I budak. Disebabkan I 19 tahun dan dalam masa yang sama I tengah belajar diploma masa tu. Jadi habis je rehearsal, balik bilik Jacqueline, I satu bilik dengan Jack daripada hari pertama. I satu bilik dengan Jacqueline daripada hari yang pertama. Kita dah satu bilik. Apa perempuan ni, dia tak berhenti menyanyi je. Langsung. Ya ke? Dia memang humming je? Nyanyi je. Gosok gigi pun menyanyi. Kalau dia senyap tu, artinya dia dah tidur lah tu. Kalau dia bangun tidur, macam kita tengah tidur, tiba-tiba dia ada menyanyi tu, oh dia dah bangun. So bila dia tidur, I buka laptop, I buat assignment. Jadi memang satu phase yang macam lalu je. Sebab tengah study sambil buat competition, saya tak nasihatkan kepada sesiapa yang buat macam tu. Tapi tak fokus. Priorities pun beza sebab time tu Dina masuk tanpa sebarang expectation, bukan? Betul. Macam mungkin Jacqueline mungkin ada the set dia punya. And then memang tak ada expectation, tak ada reputation, dan tak ada pun kata lepas masuk pertandingan ni nak jadi penyanyi. Memang tak ada. I masuk semua bidang profesional I secara tak sengaja, semua. Everything, radio, berlakon, hosting, semua tak sengaja. Okay, kita akan masuk kat situ lagi. Banyak lagi. Banyak benda tertinggal. Banyak benda tertinggal. Pakai pop pen lah patutnya.
Banyak benda kena recap balik ni. Okay, so maksudnya ketika itu dengan pergi kelasnya, tapi dalam masa yang samanya bertandingnya. Ya, buat assignmentnya. Lepas tu benda-benda lain lah. Buat video lagi, VT lagi, rehearsal lagi, fitting lagi. Agak sebab kita tak pernah busy macam tu. Okay. Tapi dalam masa yang sama ada kita ada manager, setiap seorang ada orang yang menjaga. Jadi habis je kelas dia akan ambil, bawa pergi sini sana. Ada driver. Ada driver babe. Masa tu rasa macam happening betul. Macam this is life. Tapi masa tu kalau macam betul-betul kita tahu kalau student you kan, kalau dia masuk dalam bidang entertainment ke atau macam benda-benda yang menampakkan diri dia menonjol dekat khalayak ramai, dia punya penerimaan tu akan berbeza sedikit. Macam macam mana bila kat kelas tu, Dina, semua adakah semua nak kawan dengan Dina? Tidak. Tak juga Tak juga. Sebab I belajar teater, Fakulti Seni Persembahan dekat UiTM. Jadi artis memang ramai kat situ. Jadi dia tak heran. Tak heran. Yang Fadila pun kat situ, Farid Kamil pun kat situ, Ikram Dinsley pun kat situ, Anding kat situ. Jadi dia tak heran. Macam Dina. Okay. Macam another celebrity here. Lebih kurang lah. Okay, tapi maksudnya bila Dina menyanyi time tu, maafkan Dina, saya tak tahu Dina menang nombor apa, tapi dia nombor kan? Nombor dua. Jangan marah saya confused dengan yang berjuta. Yang AF tu ingat ya? AF lain. Itu ingat tempat berapa Dina dapat ke? Bukan, sebab masalah saya ialah confuse di antara idola dengan juta. Okay. Saya selalu confuse. Okay. Kan sebab Izzat Tahir kan sana kan. Channel yang sama kan? Saya confuse selalu yang tu. So maksudnya bila Dina menang nombor 2, macam mana dia mengubah hidup Dina daripada belajarnya tak habis lagi ni. Betul. Tiba-tiba nombor 2. Alamak. Betul. Ada commitments after that kan? Ada. Pasal shows lagi. Lepas tu dengan masa tu shows lah. Show. Buat persembahan sini. Lepas tu endorsement. Okay. Lepas tu kita dapat endorsement tu nak settlekan komitmen endorsement lagi, road tour lah apa. Lepas tu saya dah ada pengurusan. Jadi pengurusan tu kerja diorang adalah untuk memastikan saya ada syarikat rakaman. Tapi itu pun satu story yang agak sedih juga pasal syarikat rakaman. Okay, kita lock lagi. Banyak yang kena lock ni. Tak lupa. Lepas tu bila dah start kerjaya tu macam alamak, macam mana aku nak study dalam masa yang sama, nak settlekan show-show ni semua. Time tu semester berapa masa Dina menang tu? Semester 2. Wush lah, gila lagi. Semester 2 semester 3 macam tu lah. Semester 2 semester 3 sebab Dina start belajar 2003, Dina grad 2006. Okay. Jadi only 2 years lepas Idola. Jadi banyaklah in between tu macam kena buat ni, kena buat tu. Jadi kat situlah yang kena jadi grown up cepat sangat. A little bit too fast. Bila habis Idol tu kena cepat-cepat fikir nak beli kereta. Pasal macam mana nak patah balik college, patah balik pergi buat show. Kena fikir beli kereta, kena fikir nak kena sewa rumah. Jadi dekat situ dia terpaksa jadi grown up lebih cepat. Lepas tu bila kawan macam lepak-lepak kat mall, I tak ada. I don't have that. Memang tak ada that fasa yang fasa anak muda tu. Overnight lah tak apa. ada. Fasa jedak jeduk cucuk langit kan. Tak ada. I pergi pun untuk perform. Masa cucuk langit tu. Tapi bukannya orang yang mencocok langit. Orang yang memastikan. Orang semua cocok Orang pergi konsert, Dina kena buat konsert. Tapi Dina bila dah macam live macam tu, mesti selalu kalau masuk you, Dina masuk lah. Dina lah hujung tahun ni Dina nyanyi. Itu bukan saja you babe. Itu dengan bapak aku punya show, mak aku punya show. Bapak you punya retirement pun you kena buat. Percap pun you kena buat. Persatuan keluarga polis pun you kena buat. Pasal bapak polis kan. Tak payah susah lah suruh anak saya nyanyi. Berapa nak bayar ni? Berapa ni? Nak charge mak sendiri. Bukan setakat uni je. Tapi okay, when you macam maksudnya at 19 things change for like 180 punya degree. How are your parents? Diorang okay ke tak? Ataupun macam Dina take things slow dulu ke? Macam mana ke? Diorang pasal diorang polis kot. Sebab diorang polis, diorang sangat-sangat berjaga-jaga. Every single day I kena update I kat mana, pukul berapa. It's already difficult bila mak you bekas prosecutor, bapak you bekas investigation officer. Itu membesar tu pun dah satu-satu benda yang menyusahkan tu. Yang susah. Jadi bila itu yang tak kerti nak nipu tu. Bila setiap hari kena update sampai to the extent I duduk dengan my dad. Masa tu I duduk 2 orang je dengan my dad. I kena buat satu whiteboard. I kena tambah satu whiteboard untuk bagi tahu jadual I kat mana. Sebab kita kadang-kadang nak terlupa nak text, kadang terlupa nak update. Lepas tu dia mengamuk lah Pak Nazir. Pak Nazir kata tak cakap pun nak pergi sini. Tak cakap pun. Tak whiteboard. It's on the whiteboard.
Dah keluar daripada schedule asal. Yeah. Okay, sekejap. Selit. Macam mana jadi anak seorang, polis tu polis. Tapi anak seorang penyiasat. Ya. Macam mana? Adakah macam Dina tak boleh menipu langsung? Ni kira adik-beradik lain lah. Saya sampai sekarang, benda yang orang tak tahu pasal saya tak boleh tipu. Sebabkan bapa awak? Sebabkan I think because of both of my parents. Sebab my father investigative officer, my mother prosecutor. Kerja dia adalah untuk drill orang untuk dapatkan information. Kiranya kalau lepas ayah Dina menyiasat, mak Dina akan jatuh hukum. Lebih kurang. Apa hukuman dia yang? Lebih kurang lah. Jadi saya tak boleh menipu. Hanya orang yang rapat dengan saya akan tahu yang saya tak boleh menipu. Okey, ini cerita dah cerita lepas kan. Ada tak adik-beradik Dina yang berjaya menyeleweng? Apa tak ada ngeng kat belakang. Menyeleweng saja. Ngeng kat belakang tu only kau. Pernah tak adik-beradik Dina pernah sekali berjaya menyeleweng? I think so lah. Ada cerita tak? I think so lah. Ada abang saya dia tak, abang saya macam saya, dia lurus sikit. Adik saya ni nakal sikit. Adik nombor 3. Dia akal panjang sikit. Lepas tu dia because dia rupa macam my mum. I rupa dengan my brother rupa macam my dad. So bila dia rupa macam my mum is very pretty. So he's very cute. Jadi somehow daripada kecil dia selalu dapat lari daripada banyak benda. Okey. Fair yang buat ma, fair yang buat. Lepas tu dia macam tak ada. Hilang. Bukti tidak menunjukkan apa-apa. Bukti tidak kukuh. Dia terlepas. Dia selalu terlepas. Jadi I rasa ada kot. But again, your parents memang polis. Tapi for you to jump in entertainment punya field, diorang okay lah. Diorang maksudnya. Cuma kena very very careful lah. Every step of the way tu nanti diorang ada pimpin every step of the way. Sampai kita prove yang kena prove lah kita boleh jaga diri, kita boleh I'm okay. Okay. Tapi yelah sebab bila dah parents tu ialah macam penjawat awam yang pangkatnya tinggi. Ya kan? Lagi-lagi arwah ayah Dina kan penyiasat. Maksudnya Dina kena merahsiakan pekerjaan mereka semasa dengan public lah. Ke Dina macam tak apa? Tak ada juga. Tak ada juga. Sebab masa Dina dah jadi Dina dah masuk dalam bidang industri, diorang dah tak buat kerja menyiasat tu. Diorang tak buat prosecution dah. Masing-masing macam head departments je. So memang tak ada masalah lah yang bab tu. Diorang selalu risau kan. Okay, jadi selepas itu Bukan SB kau ni. Yelah, boleh Special branch. Bukan. Look kau je special branch hari ni. Berkeluar. Okay, Pulapol. Okay, jadi sepanjang perjalanan tu kan, kalau if we may ask kan, contohnya maksudnya daripada itu sampai sekarang, macam mana Dina punya diskografi? Diskografi? Maksudnya kalau Dina, kalau buka kat Wikipedia diskografi tu muzik-muzik tu. Dia kan Dina berlagi disco mana? Bukan sebenarnya disco mana Dina pergi. Bukan. Maksudnya Dina punya diskografi lah. How many songs you already have, albums dan sebagainya. Actually tak tahulah. Album I ada satu yang betul-betul jadi album. Tapi single after single keluarkan juga. Cuma nak kira sebab I tak tahulah. Pasal dalam masa yang sama kita buat juga special project. Buat juga macam lagu raya, special project juga. Ada buat lagu untuk community, belia lah. Jadi tak tahu. Kalau boleh I give a ballpark, maybe about 30 songs. Banyak. 30 original songs. Tapi cakap macam tu, Dina memang antara suara, orang kata suara kebanyakan. Mana ada sama ada benda tu compliment ke apa. Dina paling tak ada orang sama kot suara bukan. macam Suara dia. kebanyakan kau kena faham konteks aku pun sengaja bagi benda tahu. bola tanggung Okay. maksudnya suara Dina, contohlah hari kemerdekaan. New Year. Faham. Apa-apa lah, contohlah event macam mungkinlah macam suara patriotik lah maksud kau. Bukanlah kebanyakan. Patriotik lah. Suara biasa dengar tu kebanyakan. Banyak guna. Suara Chicken Rice Shop. Tak payah ya. Kalau dengar lagu Chicken Rice Shop tu menyanyi. Kita tak tahulah, mungkin orang pernah melabel ke, tapi saya macam melabel juga macam Dina lagi. Suara Dina. Macam family suara Dina lagi untuk lagu-lagu macam tu. Adakah Dina macam menerima atas sebab kerja? You actually like it ke? Ikhlas kan? Ikhlas lah. Dibayar Ikhlas. Jadi jangan sebut nama. Dibayar I buat je.
Tapi maksudnya suara Dina tu memang kena dengan lagu-lagu itu ke? Kalau Dina punya interpretation? Tak tahulah. Sebab maybe pada ketika itu, pasal I dah tak buat dah banyak sangat benda-benda macam tu. Macam iklan, macam lagu-lagu special project kadang-kadang. Mungkin pada ketika itu tak ramai penyanyi wanita yang most of penyanyi wanita dekat Asia ni dia suara dia lembut. Memang mostly suara dia lembut. Dia yang blast tu tak ramai. So mungkin itu satu faktornya. Lagi satu ialah mungkin tak ramai suara wanita yang boleh nyanyi bilingual. Dua bahasa. Waktu saya start tu memang tak ramai. Daripada idola ramai, tapi daripada franchise-franchise lain ataupun penyanyi-penyanyi baru pada ketika itu tak ramai. Jadi itu yang Dina anggap maybe that's one of the factors lah. Sebab Dina ni suara memang bila lepas dia ni suara Dina ni. Korang kenal. Suara Dina. Kita orang kenal sebab macam bagi I personally, I tak pernah jumpa suara yang similar dengan you punya suara. Betul. Alhamdulillah. Okay, kita nak jump pula daripada diskografi tadi, senai-senai disco yang Dina pernah pergi. Kita nak jump pula ke radio. Kejap, sebelum radio tu belum sama tu. Ada lagi? Aduh, belum kita. Sebab tadi saya dah lock tadi. Dah lock, okay. Pasal label tadi tu. You kata cerita sedih. Alang-alang ni sedih. sebab you selalu interview orang. Okay. Tapi jarang orang nak tahu pasal you. Betul. Cerita sedih tu kan. Okay, masa habis Idol 2004. Habis Idol 2004, saya hanya sign dengan syarikat rakaman tulang monyet. Nature Records. Macam mana kau dapat tu? Oh, bukan. Bukan tu kan? Nature Records bukan. Dia betul tak ada dah pun. Yes. Jadi masa saya sign, masa tu tak wujud lagi tulang monyet tu. Kau tak wujud Belum Bukan lagi. dia wujud semasa buat. Masa 1 dalam sejuta tu. Okay. Masa 1 dalam sejuta tu baru ada tulang monyet tu. Tulang monyet. Maki pun lah susah lah. Susah tak berasa sebab dia kompetitor. Masa dah tak ada. Jadi masa habis je Idol, Jacqueline sign, Saiful sign. Banyak antara kita orang dapat syarikat rakaman kecuali saya. Jadi masa tu I was the last to sign di antara all 13 of us yang betul-betul nak masuk dalam industri lah. Tetapi offer tu ada beberapa. So bila saya di offer di syarikat rakaman ni, bila pergi jumpa, kita interested tapi you have to lose 40 kilos. Oh ya, faham. Ataupun ketika kita orang ketika itu kita interested tapi you kena grooming habis. Setahun you hilang. Jadi kita kalau hilang gimana? Kena maksudnya simpan lah. Tak boleh tunjuk orang. Maksudnya orang. Kemunculan semula tu kena with a bang. Tapi suara tapi suara lagu hari kebangsaan dulu. Tapi pada ketika itu you bayangkan umur 19 20 lah, 20 tahun. Lepas tu kiri kanan orang nak kerja dengan you. Dia kata I nak kerja dengan you. Tapi you're too ugly. Jadi benda tu untuk orang yang berumur 18, 19, betul. 20 years old is very traumatizing. Betul. Jadi kita dah start rasa macam mungkin they are telling the truth. Maybe I am too ugly for this industry. Jadi kita barulah nak melangkah kan. Tapi dalam masa yang sama you ada juga macam okay, idol tu orang undi. Artinya kalau orang boleh undi sampai I dapat nombor 2, orang sukalah kan. Menerima lah. Jadi macam mana benda tu tak tally untuk I. Sampailah I jumpa seseorang dalam satu show. Dia adalah idola saya. Saya selalu nyanyi lagu isteri dia dekat pertandingan-pertandingan karaoke, pertandingan-pertandingan nyanyian. Even masa Idol pun I nyanyi lagu dia juga. Tok Rama. Isteri dia hanyalah satu. Nora. Ya. Arwah Arwah Johan Nawawi. Yes. Jadi ada satu show. Habis je show tu, Abang Jo pergi jumpa. You sign to anybody? I want to sign you. Terus on the spot. Habis competition tu? Ada satu show. I buat dengan Kak Nora. Terus sign. Jadi dia lah yang guide. Okay, sebenarnya you're pretty but you'll be better if like this. Dia guide one by one. Dari segi image, dari segi macam mana kita nak bercakap, dari segi penampilan, dari segi PR. Semua dia yang train daripada day one. Even the styling of my singing, apa yang I kena buat, masuk kelas dengan Lah Ahmad, semua dia yang recommended. So after that, he signed me. Kita keluarkan satu album, Cinta Datang Lagi. And album tu okay. Cinta Datang Lagi. Cinta Datang Lagi. Banyak lagi diskografi Dina ni.
Dan cinta datang lagi, Abang Joe and the partners laburkan 100,000 for that album sahaja. It was one of the most expensive albums for a newcomer at that time. 10 composers, 9 penulis lirik. Ada Kat Farish, ada Azmi, ada ramai sangat dalam tu. And it was nominated for I think about 6 or 7 AIM. Wow. For that year. AIM tu. AIM jadi itu percayanya seorang Johanna Wawi pada kita. Tapi memang pagi petang siang malam dengan dia lah. Bila nak buat assignment pun ambil buku, duduk dekat studio sambil dengar lagu buat assignment. So he was my father lah. He was my father in the industry. Kat KL. Walaupun you maksudnya your role at that time adalah untuk to work menyanyi hard. je. Tapi at the same time I rasa mesti you macam grateful gila. Sangat because saya dipimpin oleh seorang legend. Dan saya dipimpin betul-betul rapat by him. So, Dina, tapi bila kita macam nak synchronize dengan macam mana you kena reject, which is looks, bila you masuk industri, maksudnya dah jadi paparan umum lah. Orang dah kenal, tahu nama Dina Nazir. Benda-benda yang macam tu menghantui tak? Benda-benda yang dicakap oleh syarikat rakaman lama dan ada ke macam you terfikir macam betul juga diorang cakap ni? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Kadang-kadang macam especially now with social media kan, bila kita nak post gambar tu lawa ke, elok ke, sampai sekarang it still bothers me until now. Itu yang bahayanya bila benda-benda yang traumatizing ni berlaku pada such a young age. Bila you dah tua, you dah macam tua, dah tua, dah mature sikit, 28 kan, you boleh, of course, forever. Bila you dah mature sikit, you boleh fikir rational. Tapi masa tu you dah lah naif, you percaya je apa orang cakap. Semua orang baik. Jadi you terima je lah apa yang diorang cakap. Tapi benda tu menghantui sampai sekarang. To that extent macam, kenapa you tak keluar lagu baru? Tak apalah, siapa nak dengar. Sampai to that extent. Faham. Maksudnya macam, you biasakan diri you daripada situ sampai sekarang you biasakan diri you untuk macam reserve sikit. Kalau aku buat something yang macam siapa best, nak dengar? belum tentu ada. Lepas tu macam bila kita nak macam kata, kalau kata pergi event nak bergaya sikit, tak kenalah sumbang kang. Aku buruk. So you tend to have that every single time, which is actually not good for your mental health. The insecurities. Sampai sekarang. Until now. Betul juga, tapi Dina cantik je. Cantik je. Amboi. Cantik je. Puji kena marah ni. Tak apa. Kasut office tak apa. Tak, masa orang lah boleh puji. Orang tak boleh, malu. Tak, Dina. I rasa you punya attractive adalah you punya attraction macam zoo negara lah, Zembang attraction. USP. You punya USP. Okay. Unique selling point. Unique selling point you adalah you punya ni, your bubbly character. I really Dina. like that. Alhamdulillah. Dina, okay, masa Dina kerja dekat Era, sebab tak nampak awkward pun. masa Dina kerja dengan Era, masa kita, yelah aku pun cameraman je. Nak rapat dengan Dina, macam dia macam takut sikit, bukan apa. Dina dekat luar dia macam garang sikit tau. Dia macam garang sebab dia itu kalau, yang the 25% bukan, sebab dia bila borak tu, kalau borak tu benda yang serius, dia memang serius babe. Kau tak dapat Dina yang kat radio semua. Tapi bila kenal Dina, Dina ni sebenarnya memang senang nak rapat. Faham betul. tak? Maksud Dina lebih manja sebenarnya. Kan Syabah kan? Betul. Manja betul. Dina sudi mendengar, Dina sudi bagi opinion. Betul. Suka lah. Maksudnya bila dapat satu kereta dengan Dina tu, dia sebenarnya macam blessing in disguise. Disguise sebab Dina kat belakang aku asyik kacau-kacau. Kita 3 orang memang blessing in disguise. Lagi 3 orang yang 3 orang lagi kita tu, yang bos-bos kita tu yang tu internet jangan tu. Okay, baik. Dah boleh sambung ke radio dah? Boleh. So kita nak tahu. Lama tunggu Lama tunggu. Sebab macam you started with Era kan? Yes. Macam mana? Sebab you kata itu adalah secara tak sengaja. I remember semua, tadi. everything tak macam sengaja. Macam mana dia boleh tak sengaja? Okay, I start menyanyi dulu. Technically tak sengaja lah sebab masuk pertandingan menyanyi sebab saja nak masuk pertandingan menyanyi. Lepas tu daripada pertandingan menyanyi tu I masuk teater dulu. Secara tak sengaja sebab masa tu Impak Maxima The Musical, peneraju utama dia sepatutnya orang lain. Dia tarik diri. Jadi supporting actress ni kena naik. Disebabkan itu supporting actress tu masa tu Zarina Zainuddin, lagu-lagu dia susah. Jadi Zarina Zainuddin AF1. saya ingatkan Mak Mentua Falik. Pasal juga Zarina Zainuddin buat Impak Maxima.
Zarina AF. Oh, okay. Lepas tu lagu-lagu dia susah sebab she's a good singer. So masa tu Kat Farish yang tulis lagu. Jadi siapa nak ambil seorang kena pandai menyanyi, bukannya pelakon-pelakon sahaja yang menyanyi okay. Because lagu dia susah. Okay. So Kat tanya, masa tu Kat was doing my album, nak join tak? Okay je lah, hentam je. So I join Pak Maksima. I kenal dengan Ahmad Idham. Okay. So Ahmad Idham ajak I. After that Ahmad Idham suka ajak berlakon filem pula, Jangan Pandang Belakang Congkak. So masa Jangan Pandang Belakang Congkak tu, I duk promote filem tu dekat Carta. Okay. Dekat Carta Era. Sama ada filem tu ataupun single, my single dekat Carta Era. You came to the radio lah. So I came to radio untuk interview dengan Pak Nil. Okay. Sama ada untuk filem ataupun untuk single, apa tak ingat. Okay lah, slot pagi kan Pak Nil. Pak Nil masa tu Carta. Carta Minggu hujung kan? minggu. So after that terus Pak Nil recommend dekat Boss Era, should take this girl as an announcer. Jadi after that, masa I tengah shoot Jangan Pandang Belakang Congkak, diorang call, Dina, I nak bawa you jadi penyampai. I cakap I tak nak. I cakap tak nak sebab I nak fokus kat muzik. Okay. So kita faham kan, kalau kita jadi penyampai radio sekian-sekian, radio lain tak main lagu kita. Jadi benda tu kita faham. Kompetitor. Itu kita faham benda tu. Which is tak faham kenapa. Tapi kita faham lah. Tapi memang itulah ekosistemnya. Sekejap, masa Dina tu kan Dina ada lagu-lagu yang letup. Dah ada. So memang radio kompetitor tak main? Masa tu belum join radio, main lagi. Oh, okay. Bila dah join dia tak main? Masa tu tak main. Sama-sama. Lepas tu bila dia kata nak jadi penyampai, tak, dia call lagi sekali, tak nak. Lepas tu dia call kali ketiga, tak nak. Tapi kita tengah cakap pasal bos radio tau. Jadi I takut kan, I tak nak kan bos radio tak main lagu I. Satu buka lagu pula. Tiba ada satu radio je tak main lagu. Just because dia tak nak jadi penyampai kan. Jadi penyampai. Okay, pergi jumpa, pergi meeting, cakap elok-elok, berdepan-depan, cakap depan-depan, tak nak. Okay, this is the reason I don't want to join radio. Okay. Tapi I tak tahu kenapa meeting tu juga I sign contract. Senang dimanipulasi ke? Agaknya pakai lah. magic ke apa? Meeting itu juga yang I sign. I terus sign. Untuk jadi, padahal datang untuk menolak. Untuk reject. Jadi terus sign. Adakah kerana ada benda-benda yang menarik membuatkan Dina susah nak tolak? Tak. Pasal I fikir macam, okey lah, sekali seminggu je kerja. Pasal I buat carta masa tu. Hanya untuk Carta Era. Okay. Jadi I buat je lah. Okay, fine. I sign, I buat Carta Era. Daripada Carta Era tu yang I pergi balik dekat Pak Nil, I pergi balik dekat Sharifah Alia, tanya diorang punya advice because they offered me to join the full team. So patut tak because I tahu yang kalau I masuk radio full time, I kena sacrifice my music a lot. Yes. Betul. Mana jadi, masuk? Betul. Jadi tanya beberapa sifu, tanya Kat Farish, patut tak I join? Cakap, just do it. So you never say no anyways. So itu yang join, ingat nak join setahun je. Sekali. How many years already, Dina? Ni dah tahun baru, 15. 15 tahun Ui, kalau Ingat ni setahun. Kalau ada anak form 1 tu. Tak, masalahnya Form 3 lah, Form 15 3 lah. Form 3. 15 tahun Okay Dina, tapi Ingat dia setahun je. Cop, kiranya you lama lah radio. Ya, lama. And then macam sebenarnya announcer punya lifetime dekat radio actually not that long, right? No, maximum bila you dah touch 10 years tu, itu dah kena macam red light, code red. Tu kiranya you macam Anip lah. You Anip surpass that lah. Same. Anip cuba senior I setahun je. Okay. Now I know. Sebab dulu I masih pandang look up tinggi gila kat Anip. Kat Anip. I memang look up gila. Bila orang cakap dulu Johara, kau tengok siapa? Aku cakap Anip. Anip. Anip is a genius, man. Dia pandai. He's a genius. Walaupun orang cakap mungkinlah pelawak ke ataupun kan, tapi aku cakap Anip tu. Dia genius. Bila aku masuk dia dulu lagi aku respect dia. Kan? I remember kita orang pernah pergi in 2016 ke 17 macam tu. Kita orang pernah pergi channel dekat Astro lah, channel punya brainstorm, and he was there. Ya. Yes. Brilliant kan? Dia power kan? Power. Dia memang Shout sangat out genius. Anip walaupun dah keluar dekat studio Sembang, datang sini lah. Sembang Datang lagi. sini lah. Takkan nak duduk dengan Ratis je. Dengan Haikal ni kot 2024. Saya look up dengan dia kot. Tapi okay, kita kena look up dengan Dina juga. Sebab Dina memang sama lama. Okay Dina, masa awal-awal tu 2009 di antara tahun-tahun yang orang kata radio tengah peak tau. Betul. Semua dengar radio dan radionya listenership memang hampir 10 kan. I tak ingat lah. Time tu you buat, masa you masuk full line up, you buat slot Malam. Macam Putra. I start dengan malam dulu. 2009 I join full lineup. 2009 Januari 2009. No. February 2009 I join full lineup. I buat malam 3 tahun. I buat malam 3 tahun. Lepas tu I dipindahkan ke 10-1.
another 2 years. Lepas tu I buat petang. 48. Okay. Dengan ramai partners. Bertukar-tukar. Kita tak nak menguruskan keadaan. Tapi saya perhatikan ingat Dina buat petang tu. Bila kita dengar radio, kita tahu bila kita dengar radio, kita akan empower kita punya senses. Yes, iaitu betul. telinga mendengar. Okay. Saya dengar era lama. Era sejak zaman partner lagi. Bila Dina buat petang, suara Dina dia tak seceria waktu lain. Oh. Okay, faham kan? Tapi Dina, selalunya memang kita buat radio, kita dah tahu dah. Tapi untuk orang kat luar sana, kadang-kadang bila kita on air, memang kadang-kadang kita kena pura-pura happy tak? Kita kena pura-pura happy for professionalism. Ya. Sebab apa-apa, satu benda yang orang tak tahu pasal penyampai radio ni, kita on air setiap hari. Betul. Kita on air setiap hari, dan apa mood kita akan pengaruh orang yang mendengar. Jadi kita memang, kalau show kita show cinta-cinta, bolehlah bagi mood-mood yang romantik. Tapi kalau mood kita, show kita positive energy, memang nak menceriakan, dia punya point dia, you have to be ceria no matter what. Dina tak boleh kira dengan secara rasional lah berapa kali yang sebenarnya di sebalik mikrofon tu I tengah menangis. Tapi dekat on air dengan ceria je. Itulah. Tak boleh kira. Pasal kita manusia kan, macam-macam masalah. Kadang-kadang orang perempuan punya masalah, tengah sakit perut. I pernah operate appendix remove 1 hari sebelum, besoknya I on air. Ush. Pernah je. Macam mana? Terpaksa sebab masa tu kita under team sangat-sangat. So I pergi dengan IV bag apa semua pakai. Tidak lah. Tapi yang tu ada. Line ada lagi. Pergi on air. Habis je patah balik hospital, masuk balik. Bayangkan I bawa dia. Tapi pasal hospital gown. Aku tak ada masa nak keluar. Tapi betul. Sebab macam ramai yang tak faham, kadang-kadang dalam radio ni, macam masalah tu memang terpaksa ditinggalkan di luar pintu konti. Betul. Walau apa pun, sebab tugasannya untuk mencirikan. Orang boleh tahu. Tapi itulah masalahnya. Boleh tahu. Itu cakap ada setengah, kadang-kadang tu dengar Dina punya lain sikit. Itu aku nak tanya tu. Macam nak menyembunyikan. But if I may ask kan, sebab I did ask this to Putra the other day kan, sebab dia cakap dia memang love apa ni radio, memang dia punya apa orang kata goals dia adalah untuk jual radio. Sebab you kata you nak macam setahun dia kan. Tapi tiba-tiba dah 15 tahun. 3 kali Kalimantan 15 tahun. Tiba. What made you stay? Fun. Maksudnya you enjoy lah. I enjoy. Okay, one thing yang orang tak faham pasal, okay, I start menyanyi dulu. I penyanyi solo. Jadi I tak solo. Tak ada kekau. Tak ada. Jadi bila I menyanyi solo, bila apa-apa the spotlight is just on you. There's no team. Memanglah you ada your own team, tapi bila nak perform, you perform seorang. Lepas tu bila berlakon, sama juga berlakon seorang. Because ini adalah rakan sparring, bukan teammates. Betul. Jadi bila Dina join radio, for the first time, I ada kawan-kawan. I ada team. Artinya I ada army. Bila kita jalan tu, kita jalan bersama, bukan I jalan seorang. So itu yang the thing that I love most about radio. Memanglah kita buat shift seseorang, tapi macam mana kita affected, kalau kita low, orang sebelum dan selepas kita pun affected juga. Ratings wise. Jadi kat situ, you don't want to be the weakest link, so you want to be together. Jadi kat situ, and then satu benda pasal radio, walaupun benda itu sama, show sama, segmen sama, tapi every day is different. Setiap hari lain. Orang lain-lain akan call. Betul. Dengan story yang lain-lain. Betul. Dengan cerita yang lain-lain, lawak yang lain-lain, flirt yang lain-lain. Flirt. So every day is best babe. Jadi wanita solo. Yelah. Di shift solo. Yelah. Berapa banyak hari-hari I dapat pick up line tau. Okay, Syahir dengan Syafa kiranya announcer atau penyampai radio, orang kata part time. Part time, betul. Antara shift yang saya paling goyang sekali nak buat ialah shift Dina. Shift Dina, serius. Saya pernah tolak depan Syafa. Weh, shift Dina aku tak nak buat. Shift Dina weh. Dai, kalau buat abang pagi tu aku macam 50-50 lagi lah. Boleh kot. Aku boleh lah kan dengan bajet. Okey lah. Tapi shift Dina cuak weh. Weh, tak boleh. Kenapa?
Satu dia cuak sebab telefon takkan berhenti ringing. Takkan berhenti Lepas tu aku mana nak edit lagi ni, mana nak kena angkat call. Tu cuak. And then your slot is like the longest slot, correct? Yes, 5 jam. So kita memang cuak lah. Memang cuak. Okay, Tapi tak ada orang lain yang boleh akan ganti Dina selain daripada aku. Pasal dia kena perempuan. Sebab tu dia kena perempuan. Biasanya shift 10.3 tu kena perempuan. Satu lagi pernah je Yelah Jumaat apa semua nanti kan. Tapi dia pernah je bagi yang hari biasa. Maksudnya bukan Jumaat bagi kat saya. Saya kata saya tolak. Kebetulan saya ada komitmen lain. Dan saya berdoa sangat tiba-tiba saya ada komitmen tu. Sebab pasal kau tolak lah Putra asyik ganti. Balik-balik Putra je yang ganti. Yelah sebab saya lagi selesa malam. Betul. Okay, untuk pengetahuan semua kita bagi sneak peek lah. Shift Dina ialah shift yang banyaknya ialah segmennya banyak berinteraksi dengan orang. Betul. Dan saya tak ada masalah dengan interaksi. Saya ada masalah dengan masa. Dengan masa, betul. Masa dan juga saya tak boleh nak terima pressure itu dengan begitu banyak. Dan Dina alhamdulillah antara orang. Dan Dina saya respect sepanjang saya kerja radio, Dina je yang memang saya masuk bila dia tengah shift, saya masuk dekat dia punya masa dia shift tu, saya ada perasaan gerun. Sebab dia power, babe. Kenapa? Dia gerun. Dia betul lah nampak 15 tahun tu. 15 tahun tu memang nampak lah. Sebab macam okay, ini adalah selalunya questions basic 101 kalau orang tanya I tahu. Kalau cakap dekat radio tu, you actually record ke ataupun cakap live? So kita orang kena bagi tahu kita orang record. Tapi dia bukanlah record. Dia live. Okay. Dia sebenarnya bukan rekod macam contoh kita rekod pukul sekarang ni keluar malam kan? Tak. Dia macam 5 minit sebelum. Untuk mengelakkan kita salah cakap dan sebagainya. Betul. Tapi Dina bila tengok Dina live. Dina live. Aku tak berani. Gerak dulu. Dina live. Itu tak kenapa sebenarnya I pandai buat live. Sebab I selalu lambat. Fun fact. So masa tu dah terpotong kat situ. Nak tak nak dia kena live. Dia macam alamak kalau aku nak rekod lagi 1 minit. Let's do this. Kita buat live, betul-betul live. Okay. Dia selain tak tahu dah Dina lambat tak lambat. Dia saya bagi tips untuk mereka yang dengar podcast saja. Shift Dina pukul 10 sampai 3 tau. Betul tak? 10 sampai 3 kan? Betul. Kalau 10.15 atau 10.12 tu tak ada suara Dina, dia lambat. Sebab sepatutnya first stop set pukul 12 tu. Dia belas. Ini kat sini je saya letak Ini saya beritahu kat sini je. Ni jangan siapa-siapa potong klip ni. Kita orang tak benarkan. Tak benarkan. Kalau keluar kat TikTok saya report. Kita akan report. Dina akan tahu lawyer dia. Sampai bos cakap untuk penyampai-penyampai yang lebih junior, Dina tu you ambil yang elok-elok aja. Bahagian intellectual dia, bahagian editing dia, you ambil yang elok-elok aja. Timing je jangan ikut. Okay, speaking of Speaking of timing ke? Bukan speaking of timing. Sebelum aku lupa, kita nak tahu juga macam mana Dina daripada era ke Sina. Oh. Sebelum tu saya bagi teori dulu boleh? Boleh. Nak lagi teori ni. Dia memang banyak teori. Kau netizen lah. Industri saya memerhati. Netizen lah. Saya juga mengambil faktor orang luar bercakap. Ada orang cakap sebab Dina dah meningkat usia dan era itu dah tak kena dengan Dina. Itu teori. Kita dengarkan jawapan yang sebenar. Yes and no kot. Tapi Ray kan lagi tua daripada Dina. Betul. Hanif pun lagi berusia daripada saya. Pak Azad pun, Nabil pun. Kak Lina pun. Zaman itu, zaman peralihan itu. Zaman peralihan it was 2020. Dina masuk 15, 2021. 21 barulah. Dina masuk Sina 21. Ni baru 3 tahun saya kat Sina. 1 hari bulan 14.1 Sinaversary 3 tahun. Sinaversary. Okay, jadi macam mana peralihan tu? Branding untuk Sina berubah. Branding untuk Sina macam dulu, kalau kita dengar Sina dulu-dulu banyak main lagu-lagu retro, lagu-lagu lama betul. Tapi kalau perasan sekarang ni lagu-lagu Sina paling lama pun dia akan pergi era 90-an. Betul. Melainkan kalau special request baru main lagu 80-an, 70-an. Jadi demografik untuk Sina tu berbeza. Ini teknikal lah, jawapan teknikal. Demografik tu berbeza. Jadi kalau you perasan penyampai-penyampai semua lebih kurang kita punya usia je. Sudah tua. Kau dah tua kan? Please lah. Putra je muda. Ya, Putra je muda. Okay, dia seorang je yang belum cecah 3 tu. Betul. Yang semua dah cecah nombor 3. Jadi kita semua demografik yang sama. Jadi sebab Sina tu brand tu dah berubah kepada demografik yang sedikit muda. Lepas tu era pula dah ubah kepada very social media savvy. Lebih TikTok, lebih Instagram. Macam saya tak berapa social media tu aktif. Tetapi tidaklah kata saya ni
TikTokers. Arena TikTok. Faham. Era Instagram. Tak. Jadi kat situ, masa peralihan branding tu, even for Era, even for Sina, masa peralihan Era tu saya dah rasa macam, aku macam tak masuk lah. Aku macam dah tak boleh masuk. Bila bos kata, nak buat lah TikTok, I nak buat konten apa? Okey, kadang-kadang. faham. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Setuju tak? Setuju tak? Silap kadang-kadang pula. Setuju tak kalau saya kata? Jadi konten tu I tak boleh nak figure out. Dan dengan masalah confidence lagi, dengan masalah itu semua macam bila tengok diri sendiri macam tak nak delete. So I tak boleh masuk. So actually I would minta audition untuk radio station lain. I cakap dengan my boss, I nak minta audition untuk an English station. Okey. Peralihan yang sangat besar. Sebab I dah rasa tak belong. Masa tu I tak tahu yang Sina ada opening. Okey. Lepas tu nantilah kita discuss. So the bosses knew lah obviously. So the next week je, betul-betul minggu depan, diorang panggil, sebenarnya Kak Abby nak bersara. And boss Sina nak ajak you pergi ke Sina. So timing, like, babe. timing. Allah punya cantik. persyaturan tu, ya Allah. Kan? Cantik betul. Tapi saya nak tahu ini mungkin kontroversi. Saja je bagi bola lambung dulu. Netizen kau tahu baru jadi netizen lah Bukan. kau. Apa tu? Saya faham satu konsep saya perasan satu trend di mana jika announcer tu dah lama dekat stesen ataupun satu segmen tu, dia akan ada satu macam orang kata cult tau, pengikut dia. Contoh Okay. siapa kan, kalau kita buat kita punya segmen bertahun, tiba-tiba kita kena pindah tempat lain ataupun orang lain ganti tempat itu, dia akan ada satu di mana satu backlash tau. Faham? Betul. Faham tak maksud? Yang dulu Alah, lagi dulu better. lagi best lah. Dulu lagi best faham. ini kan. Macam-macam lah kan. Masa Dina ganti Kak Abby tu, macam mana? Mesti lain macam kan? Sebab dia dah letakkan satu standard ataupun benchmark yang sangat tinggi. Actually ada. Tipu tak ada. Tapi it wasn't so bad. Sebab masa peralihan tu Kak Abby pegang shift tu berbelas tahun Kak Abby pegang shift tu berbelas tahun. Dan bila Dina nak masuk, kita nak ubah terus konsep shift tu. Jadi benda tu tak boleh jadi perubahan yang terlalu drastik. Bila perubahan tu terlampau drastik, itu yang orang akan tak suka. Jadi apa yang kita buat ialah we had to be more intellectual with our choices. Saya ni seorang announcer yang berbanding Dina dengan Kak Bet. Kak Bet very lembut. Kak Bet lembut dengar. Kan? Rasanya tertidur tengah hari tu. Sebab tak Dina ada ni pula soft-spoken. Dia pula kecoh kan. Tetapi apa yang orang suka pasal Kak Bet ialah dia sangat rapat dengan listener dia. Jadi benda tu kita kena maintain. So banyak strategic movement yang kita kena buat. Jadi masa Dina mula-mula start di Sinar untuk a few months yang awal, orang yang memang dengar saya mesti pelik sebab saya very tone down. Very toned down, very relaxed, very wanita betul. Masa tu. Betul-betul kalau ada nampak Dina tu, Dina macam ni. Okay. Assalamualaikum. Baik, betul. Tapi benda tu adalah strategic movement. Itu adalah peralihan. Jadi bila kita pelan-pelan. Jadi kita after a few months kita start going a bit more atas. Keluar sikit lagu berpersen. energy sikit. Lagu baru sikit. Lepas tu segmen pun lebih uplifting. Nak kata apa? Jadi plan lah. It's carefully plan. Lepas tu lah. a few months later, okay, masuk lagi G3. Makan bulan babe tukar dia. Betul, berbulan. Sebab you tak boleh nak terus tukar. Betul, faham. Dan itu nombor satu, Kak Bet, dua benda yang yang buat dia diamond in Astro Radio ialah nombor satu dia lembut. Nombor dua dia intellectual. Dia sangat bijak. Jadi the show has to be intellectual. Sebab tu kita ada segmen-segmen yang talk about penyakit lah, betul. women being a mother, deeper punya issues. Jadi penat lah dekat situ nak baca semua. Tapi itu yang kena dikekalkan. So kita kena walk very slowly. Jadi untuk dapat momentum sekarang, itulah makan 2 tahun untuk bergerak ke situ. Jadi backlash tu tak teruk sangat. Bukan kata tak ada, ada. Tapi bila kita rasa macam nak give up kan, Dina pernah dapat satu call, I don't lie. So this is a call yang ada seorang pakcik tu buat. Dia call semata-mata nak bagi tahu, mula-mula awak tukar kat sini saya tak suka. Saya menyumpah awak. Tapi saya sukalah sekarang. Good job Dina, good job. Okay. Dia call out of nowhere. Dia call semata-mata dia nak clear the air. Oh, dia ada Nak bagi dendam tahu. dengan Dina. Masa Bukan tu. dendam lah. Bukanlah Maksudnya dendam. Pasal mungkin dia crush kat Kak Abby kot. Siapa tidak. Yelah Lawa tu. pula Kak Abby tu. Yelah tu.
Saya pernah cakap dengan Syafa kot. Saya crush dulu. Kau siapa tidak? Ya, siapa yang tidak? Asal penyawa. Kau siapa tidak? Jadi bila you dapat benda-benda macam tu, macam lagi lah macam I'm supposed to be here. Gitu. Kira Dina dengan ni dah 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun Dina dah berjaya mengubah landscape Sina waktu itu. Betul. Sebabnya kalau kau perasan dekat dalam WhatsApp Sina, Hai Dina. Hai Dina. Ya, Hai padahal Dina. aku nak je reply. Hai Dina. Sekarang shift Haikal lah. Hai Dina. 7 pagi. Ya. 7 pagi. 7 pagi. Pukul 10 malam. Jadi kami punya strategik ialah kita buat permintaan lagu. Kita Supaya diorang akan lepas ni WhatsApp, Hai Haikal, Syafa, Baron. minta lagu. Tapi betul, I pernah tengok satu WhatsApp, dia hantar dekat Putra tapi Hai Dina. Lepas tu dia bagi kat Putra. Lepas tu macam, kenapa you ambil I punya call ya? You cakap je lah waktu you kerja. Janganlah ambil konten dia. Yelah tu. Tu dia Dina. Sebenarnya tak puas lah Dina dengan Dina ni. Kita akan ada part 2, jangan risau. Ya, sebab Dina kat radio pun 5 jam. Sejam ni apa lah sangat. Bagi Dina apalah sangat sejam ni. Tak rasa. Yelah tu. Itu pun banyak rahsia korang tak korek sebenarnya. Banyak, babe. Jangan risau Dina. Setahun ada 52 minggu. Ya. Tapi sebenarnya mungkin ada yang baru kenal Dina. Sebab masa Put tu pun ramai yang baru kenal Put. Okay. Oh, ini ke Putra. Ya Allah, Putra tu dah berapa lama dah kan. Tapi inilah masanya untuk Dina kembalikan. Tapi mungkin kami tetap ajak Haikal pergi buat road show. Tak ada orang nak ambil gambar. Kita orang cuba, babe. Kita orang cuba. Peminat Tolong saya tengok dekat Instagram saya. Kita orang cuba. Babe, kita orang baru 2 tahun. So Tapi orang ambil gambar dengan you. Macam mana? Okay, Dina dekat radio dia ada 2 segmen. 2 segmen yang sangat menarik. Ada satu yang kat radio dan satu ke segmen macam kita, iaitu Borak Selebriti. Borak Selebriti. Borak Selebriti mostly Dina dengan Falik kan. Yes, mostly. Macam podcast juga. Banyak korek-korek pasal artis. Legend. Saya suka. Sebab bila saya jumpa bos kita yang otak tak betul tu, you know who you are. if you know, you know. Saya cakap Mini memang bagus. Barang baik. Memang barang baik. Dan Dina apa kata promote Dina punya slot dan juga Borak Selebriti. Slot Dina shift Dina daripada Isnin sampai Jumaat, daripada 10 pagi sampai 3 petang. Dan itu kita borak-borak cerita rakyat. Kita berbual cerita rakyat. Apa-apa yang awak nak cerita dengan kita kupas sama-sama. Lepas tu setiap hujung minggu, setiap hari Sabtu, Borak Selebriti 10 pagi sampai 2 petang. Dina memang dengan Falik. Yang tu kita interview legends. Kita nak tahu cerita legends. Tapi lebih pada kita nak tahu apa yang membuat dia legend. Betul. Dengan apa Falik kan, yang dia kalau go through. dekat radio ada, dekat YouTube dekat ada. Dekat radio ada. Lepas tu pukul 2 kita akan up dekat YouTube. Dekat Spotify pun ada. Dekat Shop pun ada. Betul. Menarik. Belum. Sabar. Belum lagi? Lagu. Bila nak habis ni? Aduh. Sabar. Lagu, babe. Lagu tu semua orang kena dengar. Lagu apa ni? Lagu Dina? Lagu Dina. Habis tu lagu siapa? Motif dia nak promote lagu-lagu dekat sini. Alamak. Aduh. Siapa pasal lagu? Kita banyak. Ya, banyak sekarang. Tetapi masa kita nak mengizinkan. Okay. Tak apa. Tapi nanti kalau next time lagu tu dah tak ada dah. Maksudnya. Lagu tu ada je, babe. Once kau dah masukkan dekat Yelah, sementara ni. tengah hype ni kan. Kita re-hype. Macam tu. Okay, tapi sebenarnya kalau siapa-siapa yang nak order lagu dengan Dina ataupun nak call Dina ucapan, make sure korang kena 2 jam awal. Betul. Ini Dina adalah punya testimoni daripada Syapa sendiri, pengganti shift Dina. Memang susah nak dapat angkat caller sebab dia terlalu ramai. So you have to pick lah. So maksudnya ada banyak je WhatsApp. Saya telefon tak angkat pun. Macam mana? Kena marah tau. I kena marah hari-hari. Hari-hari kena marah sebab tak angkat call. Tapi bukannya tak nak angkat call. Sebab kita ada macam, maksudnya Kalau 10 orang call, line ada 5 je. Line ada 5 je. Lepas tu talk set ada 4. 1 jam. So kena buat slot. Pilih lagu tu panjang sikit. Maksudnya dah berapa juta ucapan Dina tak sampai. apa. Korang bagi je kat WhatsApp sebab dia orang akan ambil hujung minggu. Tak, come on. Tak. Kita orang dah ramai orang call. Kurang aja. Kat sini dia lagi. Baru Dina. Okay, itu dia. Kalau anda berminat dengan Dina, boleh follow IG Dina dekat mana Dina? Dekat Dina Nazir. Sama. IG pun sama, TikTok pun sama. X pun sama. Dan X X pun sama. Thread pun sama. Thread pun sama. Itu fun. X. Cerita pasal X. Alamak. Lepas tu, kalau nak dengarkan lagu tu baru Dina dengan bertajuk
Berat Hati. Berat Hati bersama dengan Hazrul Nizam. Sangat menghiburkan. Memang best. Betul. Boleh dengar, check it out. Galau gitu. Galau. Ada di YouTube dah ada music Dah video. ada. Sila tengok. Spotify pun dah ada. Dah ada. Dan sila request dekat lagu dekat radio kita. Nak request dengan I pun boleh. Kau nak Main request I lagu apa? sendiri. Lagu Dina. Oh, ingatkan kau nak request Dina nyanyi lagu patriotik. Dina lah last ucapan untuk episod pertama. Ucapan untuk episod pertama. Saya suka. Terima kasih kerana mengajak saya di episod pertama untuk tahun 2024. Yeah. Nantikan episod kedua bersama Dina Razia. Betul. Banyak sebenarnya soalan. Banyak nak goreng ni. Okey, macam biasa kita akan jumpa lagi. Dan macam biasa nak tengok secara terus menerus ataupun secara yang terbaru di TV pukul 8 pagi di Astoria setiap hari Rabu, dan kalau di YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify dan Shock itu ada di social media. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Selamat tahun baru. Bye.